Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua anak-anak didik yang berada di luar sana, didoakan sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat dan ceria pada setiap hari dalam menempuh pengajian PDPR. Tapi yang pentingnya, walaupun dalam keadaan mood PDPR, insyaAllah semangat anda tidaklah seperti PDPR. Semangat anda adalah terus seolah-olah berada di dalam alam persekolahan. Jadi Alhamdulillah pada hari ini cikgu akan bersama dengan anda dalam sains tingkatan 4 yang akan membicarakan tajuk yang telah kita pelajari juga sebelum ini, iaitu bab 6.0, iaitu berkenaan dengan sokongan dan juga pergerakan dan pertumbuhan. Jadi kalau kita lihat daripada istilah ataupun perkataan ini, yang pertama ialah sokongan. Jadi kalau diimbaskan kembali, sokongan ini dia mestilah memerlukan sesuatu yang dikatakan alat ataupun medium yang mana dia boleh ditegakkan. Okey, jadi dalam bab ini sebenarnya dia berfokuskan kepada tentang sokongan, pergerakan dan pertumbuhan bagi diri kita, bagi manusia. Okey, jadi kalau kita imbaskan kembali, sebenarnya sistem sokongan kita adalah yang sebegini, yang begitu handsome sekali, kan? Kalau kita lihat di sini, inilah keadaan kita yang sebenar, yang sama pada semua manusia yang normal. Okey, tetapi Allah SWT sangat sayang pada kita, dan dia membalutkan tulang belulang yang ada di sini, jadilah seperti begini. Okey, nampak macam sensor kan, tapi tak apa, tak ada masalah. Sebenarnya keindahan tubuh badan kita ni dibaluti oleh otot-otot. Kenapa ia dibaluti? Nanti kita akan lihat ya. Jadi perlunya ia dibaluti, yang pertama sekali kalau kita lihat tadi, kalau dalam keadaan tulang begini, tak ada siapa pun yang nak kan. Kalau kata orang nak buat hantaran ataupun nak merisik dan sebagainya, kalau begini keadaannya tak sanggup kan. Tetapi Allah SWT telah menghiaskan bahagian-bahagian ini, bahagian-bahagian muka ni, bahagian dada, bahagian lengan dan sebagainya ni, okey, dengan keadaan yang sangat sempurna. Jadi seperti begini. Okey, jadi kemudian proses ni juga dia bukan terberhenti di situ. Daripada kita keluar daripada perut ibu kita, daripada alam rahim ke alam dunia ini, kemudian kita akan terus boleh bergerak kan. Kalau kita lihat pada tajuk ni tadi, kita akan mula bergerak daripada langkah pertama, step yang pertama, kedua kan. Kalau kita ingat kembali kepada ketika kita mula menampak kan, bagaimana kita diberi sokongan oleh ibu dan ayah kita. 1, 2, 3 kan, bagaimana gembiranya mereka apabila dia dapat melihat yang kita boleh tidak berpaut dah, dapat menapak selangkah demi selangkah. Dan pada hari ini Alhamdulillah anda telah boleh melangkah beribu-ribu langkah tanpa apa-apa sokongan lah, maksudnya dipapah dan sebagainya. Dan dalam proses yang sama juga, tanpa kita sedar bahawa tubuh badan kita yang tadi, yang tulang yang dibaluti oleh otot tadi, dia berlaku perubahan dari sudut saiz. Daripada kecil, kalau kita lihat, kalau diukur ketinggiannya di bawah 0.5 meter, maknanya bawah 50 cm. Kan, dia sangat kecil lah. Kemudian masa terus berlalu, maka dia katakan akan berperingkat-peringkat, maka kita pun membesar, meninggi, berat pun semakin berat kan. Kalau kita test ataupun kita cek pada hari ini, berapakah berat anda? Adakah berlebihan? Itu kita akan lihat sebentar lagi. Okey, jadi gabungan daripada sokongan, iaitu tulang belulang tadi, kemudian pergerakan. Kenapa tulang belulang boleh bergerak? Kerana dia support oleh otot, dibalut oleh otot, yang mana otot ni seperti getah. Seperti getah. Nanti kita akan lihat pergerakannya. Sangat cantik. Subhanallah, Allah menciptakan manusia adalah di antara makhluk yang paling cantik sekali, paling indah dan paling sempurna. Dan dalam masa yang sama, dia juga terus membesar. Okey. Jadi sebelum itu, mari kita lihat dulu apakah isi kandungan ataupun standard kandungan. Jadi standard kandungan ini ialah pergerakan dan pertumbuhan manusia. Kalau kita lihat pada gambar rajah ini, dan bagaimana kita mendepangkan dada kita, Alhamdulillah. Kalau yang lelaki tu, kalau kita lihat bahagian perut tu ada pack. Ramai lelaki yang tergila-gilakan dengan 6 pack. Ada 2 pack, 3 pack, 6 pack. Dan bagaimanakah diri anda? Kan? Adakah 1 pack ataupun ada 10 packs kan? Okey. Jadi itu yang berlaku dalam kehidupan kita seharian. Okey, itu adalah dari sudut kandungan Okey, mari kita lihat standard pembelajaran yang kita akan sentuh pada hari ini. Okey. Okey, yang pertama sekali 6.2.1
iaitu menerangkan fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Jadi kita akan memperhalusi yang kita tahu bahawa tulang-tulang kita tadi dan kalau anda melihat dalam buku teks pun ada diberitahu bahawa jumlah sendi ataupun jumlah tulang dewasa kita semakin berkurangan. Adakah anda sedar? Bila dikatakan berkurangan tu bermaksud dibanding ketika kita lahir dahulu. Kita lahir dulu jumlah tulang belulang yang ada ataupun ruas-ruas sendi-sendi tulang tu ialah sebanyak 360. Banyak tu. Tapi apabila kita semakin membesar, jumlahnya semakin berkurangan. Okey, persoalannya, ke mana ia pergi? Adakah dia hilang? Jawapannya dia tidak hilang. Kalau kata bukan disebabkan aksiden, kemalangan dan sebagainya, dia tidak hilang. Tetapi dia bercantum. Maksudnya, Allah SWT telah memberikan modal sebanyak 360 tulang ketika dalam dalam keadaan bayi satu ketika dulu. Kemudian apabila kita membesar, tulang belulang itu dia akan bercantum. Terutama bahagian kepala, bahagian kepala. Yang mana kita tahu tengkorak ataupun tempurung kepala kita ni dia punya pecahan dia banyak ketika kita dalam keadaan sebelum lahir dan selepas lahir. Maksudnya dalam keadaan bayi. Kenapa? Sebab Allah SWT nak mempermudahkan. Andai kata tulang kepala kita ni dia kata seketul, maksudnya seketul yang kata jumlahnya sikit, maknanya satu ketul lah kan. So dia sangat keras. Bayangkan bagaimana ibu kita untuk melahirkan kita. Itu pun kita tahu bahawa pada awalnya kepala kita ni lembut. Lembut tu bukan apa, sebab serpihan-serpihan tulang itu di dalam bentuk serpihan, dia tidak bersantum lagi. Once dia dah keluar, dalam proses pembesaran maka dia akan mula bercantum. Jadi tulang kranium ataupun tulang tengkorak kepala kita ni pada awalnya dia mempunyai serpihan-serpihan yang tidak bercantum supaya dia fleksibel. Maksudnya oleh kerana kedudukan di dalam rahim tu dia sangat compact, sangat kecil, maka dia fleksibel. Dia sangat lembut lah, maksudnya dia boleh kalau dipicit pun nampaknya macam jelly lah macam tu. Kemudian once dia keluar, dia pun juga membantu meringankan kesakitan ibu kita yang mengeluarkan kita. Tapi itu pun sakit kalau boleh tanya ibu kita bagaimana, seolah-olah bersambung nyawa kan. Nak kata walaupun tulang tu kepala kita lembut, tetap juga sakit. Tapi sebab daripada itu, maka bila kita keluar, dia akan bercantum dan bila menjadi, katakan daripada 5, dia bercantum menjadi 1, maka di jumlahnya telah berkurangan. Jadi itu yang dikatakan jumlah sendi ataupun jumlah tulang-tulang kita itu berkurangan daripada 360 berkurang menjadi 206 kalau kita lihat dalam buku teks mungkin anda ada buku teks. So itu yang dinyatakan. Itu berkenaan dengan sendi dan otot. Sebentar lagi kita akan lihat bagaimana sendi-sendi ini bergerak. Kemudian daripada itu juga, oleh kerana Allah SWT telah membekalkan sendi dan tulang itu, ada masalah lah pula. Masalah. Jadi kita akan lihat sebentar lagi, masalah itu datang daripada mana. Jadi biasa kalau kita dengar daripada Tok Wan, Tok Ki kita, aduh sakit pinggang, dia kata kan. Aduh sakit lutut, dia kata kan. Itu yang biasa kita dengar. Kadang-kadang sakit bau, macam kita pun kadang-kadang lenguh bau. Jadi lenguh itu juga adalah merupakan masalah. Yang tidak ada masalahnya ialah robot. Robot dia tidak ada otot. Dia ada sendi tapi dia tidak ada otot. Jadi sebab itu robot selagi dia boleh berfungsi, ada tenaga yang dibekalkan, tenaga elektrik ataupun bateri yang ada pada diri dia, maka dia akan terus bergerak dan terus bergerak. Jadi dia berbeza dengan manusia. Manusia dia akan menghadapi satu ketika paling kurang pun ialah lenguh. Lenguh tu maksudnya otot kita tu yang kita anggap sebagai getah tu dia fatigue ataupun dia letih. Dia letih. Sebab kalau kita tahu kadang-kadang kalau kita tak cukup tidur kan badan akan lemah. So bila lemah tu sebenarnya otot kita tu kendur. Jadi itu satu masalah. Itu masalah yang paling minimum. Masalah yang paling kritikal ialah apabila otot tu kadang-kadang dia tidak mengikut arahan ataupun dia tidak boleh mengembang atau menguncup pada tahap yang normal. Kadang-kadang dia kecut tiba-tiba, yang kita panggil selalu istilahnya kejang, atau bahasa Inggerisnya cramp selalu orang kata kaki cramp dan sebagainya. So itu juga merupakan masalah. Kemudian bila umur meningkat daripada mungkin 50-an ke atas atau tengok mungkin juga ataupun 30-an ke atas, yang mana berat badannya berlebihan. Awas andai kata berat badan berlebihan yang dikenali sebagai obesity, obes,
maka tekanan yang diberikan pada ini tulang lutut ini menjadi kritikal. Ketika itu akan rasa sakit lutut. Yang ini tidak ada peringkat. Maksudnya kalau kata peringkat sekolah rendah sekalipun, walaupun umurnya di bawah 12 tahun tetapi saiz badannya wow, sangat sihat. Kan? Jadi maksudnya tidak sepatutnya. Contoh mungkin dalam usia 10 tahun tapi berat badan telah mencapai 100 kilogram. Bayangkan jadi lututlah mangsa yang paling utama. Jadi berlakulah sakit sendi ya. Jadi itu di antara masalah-masalah yang timbul jadi yang ini kita akan lihat sebentar lagi. Okey, kemudian yang seterusnya lanjutan daripada itu juga kita akan melihat tentang pola pertumbuhan manusia. Okey, jadi kalau kita lihat di sini ini ialah fasa. Kalau dilihat di sini ada 8 gambar rajah. Jadi anda boleh test, anda boleh cuba uji di manakah kedudukan anda. Kalau bagi cikgu sepertinya yang pakai kod inilah kan, yang pakai kod ini. Tapi anda mungkin kalau pelajar tingkatan 4 kan berumur 16 tahun yang di peringkat ini, dia peringkat remaja, belum lagi berkerjaya. Okey, jadi fasa pertumbuhan ini dia akan terus berlaku yang standardnya, yang normalnya sampailah pada tahap yang di hujung sebelah kanan ini jadi kalau sampai kepada stage ini itu dianggap bonus. Itu dianggap bonus. Tapi kalau kata dia usia kanak-kanak lagi Allah telah panggil, itu juga adalah sesuatu ketetapan yang tidak dapat dinafikan. Okey. Okey, jadi apa-apa pun apabila dia beri rezeki, dia beri umur, dia beri kesihatan, maka kita jagalah kesihatan sebaik mungkin jadi kita akan lihat fasa pertumbuhan ini sebentar lagi. Kemudian berkaitan dengan fasa pertumbuhan itu juga kita akan melihat tentang perbezaan. Rupa-rupanya ada perbezaan pertumbuhan di antara lelaki dan perempuan. Adakah pertumbuhan itu sama? Kalau kita lihat daripada diagram ini kan pastinya daripada kecil dia terus membesar sampailah ke peringkat tua dan yang sebelah perempuan pun sama juga. Tetapi adakah kadar? Bila disebut kadar itu dia berkaitan dengan masa. Contohnya ketika kanak-kanak, ketika bayi, bukan kanak-kanak, ketika bayi, pertumbuhan antara lelaki dan perempuan nampaknya sama. Nampaknya sama. Sama tu bermaksud apa? Kita nampak pertumbuhan dia tu dari segi tinggi dia, dari segi berat dia, hampir sama. Jadi tidak ada dapat dibezakan. Kemudian bila peringkat kanak-kanak bagaimana? Yang ini kita akan perincikan sebentar lagi. Okey, jadi itulah standard pembelajaran yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey, jadi kita teruskan kepada yang berikutnya. Jadi sebelum itu dalam bab ini apa yang kita akan fokuskan, apa yang kita akan jumpa ialah yang pertama sekali ialah berkenaan dengan otot berantagonis. Berantagonis. Ini gabungan daripada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris yang dimelayukan Jadi apa itu antagonis? Okey. So kalau kita lihat yang mudah saja kalau kita imbas kembali pada keadaan keseimbangan alam semuanya boleh dikatakan kebanyakannya wujud dalam keadaan berpasangan. Even manusia pun dia perlu hidup berpasangan barulah stabil, barulah jiwa tak kacau kan. Kadang-kadang orang kata jiwa kacau. Sebab apa? Sebab tak kahwin lagi. Itu contoh contoh. Jadi kalau kita lihat hukum alam ni siang lawannya malam. Okey, sejuk lawannya panas. Okey, suhu yang tinggi takat lembut takat didih. Maksudnya dia dalam keadaan yang berpasangan. Jadi samalah juga dengan otot yang ada pada badan kita. Jadi kalau kita ambil contoh di bahagian lengan bahagian lengan ni. Jadi kita ada dua otot utama, yang bahagian bawah tu dikenali sebagai tricep. Tri itu maksud tiga, bermaksud di bahagian bawah otot bawah ni dia ada 3 otot besar yang bersambung itu yang dikenali sebagai tricep. Manakala bahagian atas ni, yang atas ni kalau cikgu anda lihat ini adalah mempunyai 2 jalur yang besar, iaitu dikenali sebagai bicep. Okey, jadi untuk itu bagaimana ia bekerja? Okey, bagaimana ia bekerja dan bagaimana ia berfungsi pada keadaan yang paling normal. Sudah pasti dia bekerja dalam keadaan berpasangan. Jadi bila keadaan berpasangan tu bermaksud apa? Bermaksud apabila satu otot di bahagian bawah itu mengecut kalau kita lihat gambar rajah ini bila dia mengecut maknanya dia memendek. So bila memendek otot itu dia akan berketul seolahnya macam berketul sebab dia mengecut. Okey, dan lawannya iaitu otot bicep di atas tu dia tak boleh mengecut juga. Dia tak boleh. Dia mesti mengendur.
ya, supaya ada orang kata apa, toleransi. Satu kecut, dan satu lagi expand. Ya, satu kontrak, satu expand. Maksudnya satu memendek, satu memanjang. Okey, proses ini berlaku kerana apa? Kerana untuk membenarkan pergerakan tulang tersebut. Andai kata kalau kedua-dua ototnya mengecut, yang di bawah mengecut, yang di atas mengecut, cikgu yakin anda juga ada pengalaman ketika bermain atau berlari dan sebagainya, tiba-tiba cramp, tiba-tiba kejang. Dan bila dilihat otot betih kita tu nampaknya berketut. Kemudian rakan kita akan tolak, akan tolak dia punya pergelangan ujung kaki tu supaya ditegangkan secara manual. Kan? Maksudnya apa? Bila dia kecut tu, dia ketul tu sebenarnya dia mengecut. Jadi oleh kerana dia mengecut, yang di atas juga mengecut, jadi sebab itu kaki cramp. Jadi dia perlu ditolak dengan kuat, supaya ditarik balik secara manual. Dan lepas itu okey lah. Jadi proses di mana mengecut dan juga mengendur yang berlaku dalam keadaan serentak, maksudnya dalam keadaan satu masa yang sama, itulah yang dikenali sebagai antagonis, iaitu yang pengecutan berlaku secara berpasangan. Jadi kalau lihat di sini, tricep contract, maknanya tricep ini mengecut dan yang di atas akan mengendur. Jadi kalau yang mengecut ini, dikenali sebagai agonis, manakala lawannya disebut antagonis. Jadi itu proses ketika di bawah mengecut, maknanya tangan kita melurus. Okey, apa kata kalau tangan kita membengkok? Yang mana akan mengecut pula? Sudah pasti yang di atas bicep, bicep pula yang akan mengecut. Dan kalau lihat macam cikgu ni, okey ada body kat sini kan. Okey. So dia mengecut, mana tangan kita bengkok, sebab dia menarik, dia menarik lengan kita ini. Okey, jadi itulah proses yang berlaku secara berpasangan. Kita boleh melurus, kita boleh membengkok. Itu dikenali sebagai tindak balas ataupun otot berantagonis. Okey, ingat Berantagonis bermaksud satu kendur, satu kecut berlaku dalam keadaan berpasangan dan serentak. Okey Okey, cuba kita lihat sebentar pergerakan itu secara simulasi. Okey. Okey. Nampak Okey, di sebelah kiri cikgu ini. Okey, kalau cikgu simulasikan, nampak pergerakannya. Dan di sebelah kanan ini pula juga kita nampak. Ni kalau malam-malam ni, kalau tengok seorang-seorang ni, siau juga kan. Okey, saya nampak dia bergerak. Kita boleh pusing, kita boleh lihat. Nampak otot bahagian sebelah kiri ni. Sebelah kiri ni, bahagian atas ni dikenali sebagai bicep. Bicep. Bila yang sebelah kiri cikgu ni pula, ini dikenali sebagai tricep. Okey, nampak. Dia sebenarnya berpasangan. Yang ini atas, sebelah kiri ni atas, dan sebelah kanan ni di bawah. Otot bicep dan juga otot tricep. So itu yang berlaku. Dan kita boleh lihat daripada pelbagai sudut 360 darjah, atas bawah dan sebagainya. Perisian ni sangat mudah, maksudnya mudah dilihat dan mudah difahami. So begitu. Boleh cikgu pause di sini dulu, kita berhentikan di sini dulu. Kita sambung. Yang seterusnya, fungsi sendi dan otot. Fungsi sendi dan otot. Kita ambil contoh. Sebenarnya proses ini di mana-mana bahagian anggota badan kita ni pun sama. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ambil yang mudah faham yang bahagian lengan. Sebab kita ada otot bicep di atas, kemudian ada otot tricep di bawah. So seperti mana yang telah cikgu ceritakan di awal tadi, bagaimana tulang belulang kita ni dibalut oleh otot-otot yang sangat kemas dan sangat cantik dan sangat berfungsi. Jadi otot tersebut dia perlu melekat, dia perlu melekat dengan tulang. Supaya apa? Sebab otot itu dianggap sebagai getah yang mana dia boleh memanjang dan memendek. Tujuannya ialah untuk mengangkat tulang. Begitu. Maksudnya otot yang membalut badan kita tu bukan otot dia melekat dengan otot-otot yang lain. Memang dia melekat, tapi dalam masa yang sama ada bahagian-bahagian tertentu dia melekat dengan tulang. Contohnya seperti begini. Jadi kalau kita lihat sini, otot bicep ini dia akan melekat dengan bahagian tulang radius, tulang lengan atas ni,
Ya, bahagian yang melekat itu dikenali sebagai tendon. Tendon ya. Mudah je nak ingat. Tendon ada O di sini, maka dia adalah daripada otot. Otot pun O, dia melekat dengan tulang. Okey, so satu ialah tendon. Kemudian yang kedua ialah ligament. Ligament Ligament ni pula apa dia? Ligament ialah di antara tulang dengan tulang. Maksudnya mungkin anda pernah melihat bagaimana katakan berlakunya kemalangan dan sebagainya yang kita nampak tergulai. Tergulai tapi tak putus, tergulai. Jadi kemungkinan besar ligamentnya putus. Kan, ligamentnya putus, bahagian ni putus ni. Jadi ligament putus maka tulang akan tergulai. Tapi dia tak putus maksudnya apa ni, tulang bahagian depan ni dia tak jatuh lah. Tangan tu tak terlerai daripada badan. Dia cuma tergulai. Sebab apa? Sebab tulang yang di bawah ni masih dipegang oleh otot yang lain. Cuma antara tulang dan tulang sahaja. Jadi bahagian ini dikenali sebagai ligament. Ligament. Jadi nak ingat pun mudah. Bila ada ligament, ada G di sini. Jadi bila G, tulang. Tulang pun G kan. Jadi maknanya menghubungkan antara tulang dengan tulang. Kalau tadi cikgu katakan bahawa jumlah tulang orang dewasa ialah sebanyak 206. 206 ruas. Jadi 206 ruas ni digabungkan ataupun disambungkan dengan ligamen-ligamen ini. Jadi ligamen untuk menyambung antara tulang dengan tulang. Tulang dengan tulang. Tulang G, maka ligamen G di sini. Dan bagaimana untuk menggerakkan tulang dengan proses tulang mengangkat, melurus dan sebagainya, itu dibantu ataupun diuruskan oleh otot. Otot O-T-O-T dan O adalah tendon. Ramai pelajar yang confuse bahagian ni. Kadang-kadang dia letak apakah bahagian yang menyambung antara otot dengan tulang? Dia tulis ligamen. Apakah yang menyambung di antara tulang dengan tulang? Dia tulis tendon. Kan? Dia kadang-kadang confuse ataupun gitu. Jadi secara nak ingatnya melihat O di sini dan melihat G di sini. Okey, jadi di antara tulang dan tulang itu adalah sendi sendi ensem macam kita lihat sendi apa? Sendi pintu dan sebagainya. Okey, jadi definisi ataupun apakah ciri-ciri ligamen? Okey, ligamen ialah tisu tisu menghubung yang liat, kenyal dan kuat yang menyambung dua tulang. Itu ligamen. Liat, kenyal dan kuat. Tetapi dia boleh dilatih. Kan kalau kita lihat martial art orang yang mengamalkan seni mempertahankan diri. Apabila dia nak membuat satu tendangan yang kata helicopter kick kan, maksudnya tendangan yang sangat hebat. Jadi kaki kanan dengan kaki kiri dia dalam keadaan begini tak boleh, tak cantik. Dia kena flex. Begitu. Maksudnya dia boleh kangkang habis tu. Jadi bahagian apa yang perlu dilatih ialah bahagian ligamen. Bahagian ligamen dan juga bahagian tendon, dua-dua sekali. Maknanya ligamen tu perlu di-expand panjang lagi dan bahagian tendon tu juga perlu di-expand panjang lagi. Baru dia boleh flex macam tu. Kan? Jadi kalau lihat pada gambar rajah cikgu awal tadi nampak mana tadi? Okey, cuba kita tengok sekejap. Ni dia. Siapa dia ni? Inilah manusia yang terpantas di dunia katanya. Larian 100 meter 9.54 saat. Usain Bolt. Jadi apa kelebihan dia? Kelebihan Usain Bolt, sudahlah dia punya fizikal dia pun tinggi, kaki dia yang panjang, tetapi dia dapat melatih, dia menguruskan kepanjangan dan juga pengejutan, pengenduran dan pengejutan otot-otot dia tadi bersama dengan tendon, bersama juga dengan ligamen itu pada tahap yang paling maksimum melalui latihan demi latihan. Sebab itu bila kita lihat sekali dia melangkah hampir 2 meter. Kalau kita langkah, rasa cikgu mungkin dalam 0.5 meter saja, dalam lebih kurang 50 cm. Kan? Kemudian otot tu dilatih supaya pengenduran dan penunjukan itu berlaku dengan sangat pantas. Itu boleh dilatih. Jadi itulah kelebihan manusia yang mempunyai otot dan tulang yang boleh dilatih. Okey. So kita kembali balik. Jadi ligamen ialah tisu penghubung yang liat, kenyal dan kuat yang menyambung dua tulang dan sifatnya yang kuat dan kenyal ini membuat ligamen dapat mengikat dan memaut tulang serta membenarkan pergerakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otot pula. Otot ialah tisu yang terdiri daripada gentian yang selari antara satu sama lain. Jadi sel otot mengandungi mitokondria yang menjana tenaga untuk pengujutan dan pengenduran otot. Ini dalam bab yang lebih detail lagi lah. Bagaimana otot dia boleh kecut dan kendur, sebenarnya dia ada satu power ataupun satu tenaga yang dikenali sebagai apa? Mengandungi mitokondria, yang mana dia, kalau kita anggap beginilah, motor kita tidak akan bergerak
tidak akan bergerak, tidak boleh digerakkan tanpa minyak petrol, betul kan? Jadi bagi otot juga dia tidak boleh bergerak, mengecut, mengendur pada tahap yang terbaik andai kata mitokondria yang berada di dalamnya tidak berada pada kondisi yang baik. Maksudnya mungkin dia tak cukup, kan, mungkin dia berkurangan. Contohnya apabila kita tak makan lah. Kan, bila kita makan sebenarnya kita bukan saja menikmati kesedapan makanan tetapi kita mengambil makanan untuk memberi tenaga, menjana tenaga kepada setiap sel. Setiap sel-sel yang ada di dalam badan kita, di dalam otot kita itu, dia akan melakukan proses respirasi. So bila dia berlaku respirasi, dia akan menghasilkan tenaga. Itulah kaitan dengan mitokondria tersebut. Jadi kalau tak makan, macam kita dalam bulan puasa kan, kita lemah, maknanya otot kita lemah. Maksudnya kandungan mitokondria kita tu berkurangan. Okey. So itu berkenaan dengan fungsi sendi dan otot. Okey. Okey, kemudian kita lihat apakah cecair sinovial. Sinovial. Okey, seperti yang katakan tadi, jadi sebelum kita lihat tu, kita lihat yang ni. Okey, apakah masalah sendi dan otot? Apakah masalah sendi dan otot? Okey, kalau kita lihat sendi, okey, pada peringkat awal iaitu peringkat kanak-kanak, muda, remaja, jaranglah anda menghadapi masalah sendi. Tapi bila peringkat umur sudah lanjut, mungkin 50-an ke atas, 60-an ke atas, maka masalah sendi mula terasa. Kita akan lihat kenapa ia mula berlaku. Tapi ada juga kanak-kanak yang mengalami masalah sendi, itu special case. Dia ada masalah penyakit lain dan sebagainya. Tapi kalau secara normalnya pada peringkat awal, pada peringkat usia yang muda, masalah sendi ni tak berlaku lagi. Cuma masalah otot pun kadang-kadang tak berlaku juga kan. Yang mana kita lihat adik-adik kita, dia nampak macam tak penat. Dia main, makan main, kemudian dia tidur. Kemudian dia bangun balik, main, melompat dan sebagainya. Maksudnya masalah otot dia pun tak begitu ketara sangat. Tapi pada mereka yang telah berumur sedikit, contoh macam cikgu kan, kadang bila berjalan lama sikit dah penat. Kan, naik tangga sikit kadang-kadang penat. Jadi maksudnya otot sudah mula menua sebenarnya. Maksudnya otot telah mula menghadapi masalah. Okey, dan sendi pula. Kadang sakit pinggang, sakit lutut dan sebagainya. Kemudian ni, penggelangan ni kan, kadang-kadang duduk lama main dengan mouse komputer pun terasa juga. Kan, jadi macam-macam lah teknologi mencipta bagai untuk meletak dan menguruskan bahagian-bahagian ni. Serupa juga dengan bangku yang kata aerodynamic kan, yang mana dia boleh memegang badan tulang belakang dan sebagainya. Jadi itu semua dia bina, dibuat untuk mengatasi masalah sendi. Okey, jadi di antara yang paling popular lah, masalah sendi paling popular ialah yang ini. Kan, yang mana kalau kita lihat teknologi sekarang ni dah ada. Kalau dulu masalah lutut ni paling ketara lah. So ada dua faktor utama. Satu ialah faktor obesity, iaitu berat badan yang melampau, maksudnya melebihi daripada yang sepatutnya, yang mana berat badan itu terpaksa ditampung oleh tulang pinggang, bahagian pinggul dan juga tulang lutut. Okey, jadi apa yang ada di sana sebenarnya? Okey, mari kita lihat. Dalam tulang lutut sebenarnya dia ada satu cecair kan, dia macam pelincir lah. Yang dikenali sebagai cecair sinovial, sinovial yang berfungsi untuk melicinkan dan membekalkan nutrien kepada rawan. Okey, jadi macam kita lihat ensel pintu rumah kita tingkap kan. Bila tiap-tiap hari kita buka, okeylah pada awalnya. Tapi setelah beberapa mungkin setahun dia akan dia mula bunyi. Kenapa dia bunyi? Sebab dia berlaga. So sendi yang pada pintu tu, ensel tu, dia antara metal dan metal, besi dan besi, logam dan logam. Jadi samalah juga dengan tulang kita. Tulang kita bukanlah logam, bukanlah besi, tetapi apabila dia mula bergeser, kan, sebab apa? Sepatutnya dia tidak bergeser. Dia tidak bergeser dengan tulang yang satu lagi tu. Dia hanya dalam keadaan yang rapat begini dan dia dipisahkan oleh rawan. Rawan ni apa dia? Rawan ni macam tulang ni, tulang telinga, tulang hidung, kan, yang mana dia nak kata keras pun tak keras, lembut pun tak lembut. Kalau pada tulang ayam tu, kalau anda biasa lihat lah, kadang-kadang anda pun suka kan, makan tulang ayam tu yang putih-putih tu anda pun suka kunyah kan, macam rangut-rangut. So itu adalah rawan. Itu dia tulang rawan. Okey, jadi di antara tulang rawan ni lah maka terletaknya cecair sinovial tadi yang keluar pada mengikut pada kesesuaian dan dia akan berkurang. Maksudnya pengeluaran itu akan berkurang apabila usia meningkat. Jadi sebab itulah kita lihat orang-orang tua, mungkin tok wan tok cik kita, dia akan menghadapi masalah ini. Jadi cecair sinovial juga bertindak sebagai pelincir di dalam sendi dan dia ada soket di sini di kiri kanan. Soket ni maksudnya apa? Untuk memegang supaya cecair itu tidak bocor. Jadi sekiranya berlaku kemalangan, main bola ke, naik motor jatuh di atas jalan, jatuh dengan lutut katakan, okey bahagian ni koyak katakan
Bila bahagian ni koyak, bahagian ni pecah, maka cecair itu akan keluar. Jadi bila cecair itu keluar, rawan dengan rawan telah bersentuh, dan tulang pula, rawan dengan rawan tu tulang yang lembut, kemudian tulang atas dan tulang bawah dia akan menekan, apatah lagi kalau berat badan berlebihan, maka akan mulalah terasa sakit. Ya. Jadi rawan apa dia? Rawan atau tulang bertindak sebagai cushion, dia sebagai absorber, sebagai pelapik dan pelindung terhadap sendi. Jadi rawan berfungsi untuk mengurangkan geseran. Jadi itu yang kita dah ada modal yang Allah berikan kepada kita. Tinggal lagi amanah untuk kita menjagalah. Okey, kemudian di bahagian luar ni tadi kita tahu bahawa tulang ini dia membolehkan dia membengkok dan mengendur dikawal oleh tendon, iaitu yang bersambung dengan otot tadi. Tisu penghubung yang menyambung otot kepada tulang. Jadi tendon terdiri daripada gabungan gentian. Pengecutan otot akan dipindahkan ke tulang melalui tendon. Jadi tendon ni pun kalau kata terputus tendon ini kan akibat kemalangan dan sebagainya, maka tulang tidak dapat digerak. Tidak boleh dibengkok, tidak boleh dilurus. Okey. Jadi itu Jadi untuk mengatasi masalah itu, teknologi yang terkini tak perlu melakukan operasi, artinya apa? Operation pembedahan, tapi cukup sekadar menyuntik. Apa yang disuntik? Yang disuntik itu ialah cecair sinovial buatan. Bukan cecair sinovial yang original. Dia adalah cecair sinovial buatan yang dibuat di makmal. Okey, jadi itulah yang ada di dalam bahagian kandungan pertama ini. Jadi kerjaya yang berkaitan dengan itu jadi mungkin ada di antara anda yang berminat kan, mungkin akan pakar dalam bahagian tulang, bahagian otot dan sebagainya. Jadi yang pakar terhadap tulang dikenali sebagai pakar ortopedik. Jadi ceritanya hanyalah tulang semata-mata. Dan dia mahir, dia tahu di bahagian-bahagian mana tulang, terutama tulang belakang yang ada bersendi-sendi, T20, T32, T30, macam-macam. Jadi dia pakar bahagian itu. Kemudian kerjaya yang kedua ialah ahli kiropraktor. Nama pun kita tahu dah, kiropraktor. Maksudnya prak-prak. Kata orang Kedah prak-prak, apa dia? Itu yang prak-prak tulang belakang, sendi-sendi kan. Ini memang ada ahli yang pakar. Kan, tanpa menggunakan ubat, ada masalah kesihatan dan sebagainya, jumpa dan mungkin masalah sendi tadilah kan. Berjumpa dengan ahli kiropraktor ni, maka dia pun bagikan kita ikut arahan dia, kemudian dia pegang, kemudian prak. Kemudian tekan krak. Yang betul lah kiropraktor tapi awas jangan buat sembarangan. Yang bukan ahlinya jangan. Okey. Kemudian kerjaya yang ketiga yang berkaitan dengan tulang belulang juga ialah ahli fisioterapi. Ini maksudnya untuk membantu mereka yang menghadapi kemalangan, mungkin dia gagal untuk bergerak setelah dia sembuh. Jadi dia akan dibantu oleh ahli fisioterapi untuk dia mengajar semula secara manual. Maksudnya kalau masa kecil-kecil dulu kita tak boleh diajar oleh fisioterapi kan, kita hanya berpaut pada kakak, pada abang, pada ibu ayah, pegang tangan, satu, dua kan kita belajar melangkah contoh kemudian makan pun sama, kadang-kadang kita pegang sudu tu kadang tersuap keluar kan pada awalnya, tapi setelah usia ni kita boleh masuk. Jadi itu bukan fisioterapi, itu memang latihan daripada tak tahu kepada belajar untuk jadi tahu. Tetapi bagi untuk fisioterapi ni, mereka ni membantu mereka yang sebenarnya telah tahu pun boleh berjalan sebelum itu, boleh melompat dan sebagainya, tapi akibat ada kemalangan dan sebagainya menyebabkan dia paralyzed, dia lumpuh seketika, dan bila sembuh dia nak belajar semula berjalan. Jadi itulah ahli fisioterapi lah yang akan membantu. Jadi itulah kerjaya sains antaranya yang berkaitan dengan sendi dan otot. Okey, seterusnya kita akan lihat tutorial yang kedua pula. Okey, iaitu pola pertumbuhan manusia kan. Jadi kita dah tahu sokongan ialah tulang belulang tadi. Kemudian otot, pergerakan pergerakan dibantu oleh otot, kita dah tahu. Dan yang ketiga ialah pertumbuhan. Kedua-dua ni tadi tulang dan otot ni dia makin memanjang, dia makin membesar. So itu dikenali sebagai pertumbuhan manusia. Okey, mari kita lihat. Jadi dari segi diagram yang kita tunjuk di sini ini yang biasalah standardnya begini. Seperti yang dinyatakan tadi, anda kata anda sampai pada usia yang lanjut ini, sebenarnya itu adalah bonus bagi diri anda. Bagi kita semualah. Okey, mari kita lihat. Pada asasnya pola pertumbuhan manusia ini bila dikatakan dia membesar, sebenarnya dia membesar apa sebenarnya? Dia membesar dari segi saiz. Pertama saiz. Kita tahu masa kecil saiznya di bawah 50 cm contohnya. Tapi pada hari ini dah hampir mungkin ada 2 meter, 1.8, itu yang tinggi lah. Okay, macam cikgu 1.66 sahaja. Kan? Alhamdulillah. Kemudian jumlah bilangan sel juga berubah.
Masa kecil mungkin ada 1 juta sel. Ini contoh. Tapi pada hari ini dah ada 5-6 juta sel dalam badan kita. Kita tahu manusia adalah terdiri daripada sel haiwan, kategori sel haiwan. Bukannya haiwan tapi kategori sel haiwan. Dia ada dua, satu sel haiwan dan satu lagi ialah sel tumbuhan. So ada ciri dia yang tersendiri. Okay. Kemudian dari segi berat, ya pasti ya. Berat dulu mungkin dalam 10, lahir-lahir je 3.6. Alhamdulillah besar baby tu kata orang kan. Berapa saiz ataupun berapa berat anak yang baru lahir? 1.6. Rasa macam sedih pula kan. Biasa standard sekarang ni 3.6, 3. Itu kira standard lah tu kan. Sebab mak dia makan macam-macam yang berapa yang berhasiat menyebabkan anak besar kan. Okey. Kemudian dari segi bentuk tubuh, yes, pada waktu kecil tu tak nampak sangat bentuk, especially bagi orang perempuan lah kan. Orang lelaki pun sama juga. Apabila dia membesar, dia sudah ada bentuk dia. Kan? Orang perempuan dengan bentuk dia yang tersendiri dan orang lelaki bentuk dia yang tersendiri. Kan? Kadang-kadang orang lelaki ni dia nak melihat kepada V-shape. Kan? V-shape di mana? V-shape di dada. So ada six pack contoh dia kan. Okay. So bentuk Okey, kemudian fungsi badan. Yes, fungsi. Kalau dulu kita lihat tangan kita tu tak boleh untuk memegang dengan betul. Maksudnya masa kecil nak pegang pun tak reti. Okey, pada hari ini yes boleh digunakan untuk menyuap makanan ke dalam mulut dan sebagainya. Jadi manfaatkan fungsi setiap anggota badan. Dan kalau kita lihat kaki kita dulu pun tidak boleh berjalan pada awalnya berlatih mengesot, merangkak, berdiri, melangkah setapak demi setapak, kemudian berlari laju dan akhirnya boleh berlari. Nampak dia punya proses itu berlaku. Jadi maknanya fungsi itu dia berlaku melalui satu proses daripada setelah melalui masa. Okey, kemudian pertumbuhan ini berlaku disebabkan pertambahan bilangan sel, ya sudah pasti yang kita tahu bahawa sel kita ni akan terbahagi membelah daripada 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 itu 8, 8, 16, 3, 2, 6, 4, 1, 2, 8, 2, 5, 6 dan seterusnya. Itu ialah pembelahan sel yang normal. Okey, ada juga pembelahan sel yang tidak normal. 1 jadi 2, 2 pop terus jadi 500 katakan. Itu yang kita lihat satu penyakit yang dikenali sebagai barah kan. Bila disebut barah ni ada ketumbuhan. Ketumbuhan tu apa? Ketumbuhan tu ialah sel-sel tadi yang tumbuh ataupun yang terbelah, terbahagi yang tidak normal. Itulah Jadi jaga dia boleh dirangsang dengan macam-macam kaedah lah. Sama ada terkena radioaktif atau makan makanan yang menyumbang kepada penghasilan kanser kan dan sebagainya. Okey, begitu Jadi pertumbuhan manusia berlaku pada seluruh badan dan berlainan mengikut jantina dan peringkat umur. Okey, jadi pertumbuhan itu dia berbeza dari sudut jantina. Ini dikatakan tadi. Kita akan lihat sebentar lagi apakah perbezaan antara lelaki dan perempuan. Okey, pada asasnya sama kita melalui bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Okey, itu asas dia. Ini asas utama. Okey. Jadi satu perkara yang pelajar kena alert ataupun kena cakna lah, kena faham, kena tahu ialah graf ini. Graf ini Jadi graf ini tolong hafal lah dan kalau boleh dilukis pun lukislah supaya anda dapat menginterpretasikan apakah yang diceritakan. Okey. Ada hanya 5 fasa saja sini 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Fasa yang pertama ialah ketika umur antara 0 hingga 3 tahun. 0 hingga 3 tahun. Jadi ketika ini sama ada lelaki atau perempuan pertumbuhannya adalah pesat. Pesat tu maksudnya sangat laju. Kan kadang-kadang kita balik kampung contohlah kita duduk di luar di asrama kan. Kita ada adik yang baru lahir katakan seminggu 2 minggu. 3-4 bulan baru kita balik sekali. Kita tengok, adikku cepatnya besar. Kan sama ada lelaki pun sama. Itu ialah dikatakan pertumbuhan yang pesat. Kan? Sebenarnya itu satu kelebihan. Alhamdulillah Allah bagi masa 0 hingga 3 tahun Kan? Jadi sebenarnya orang tua kita pun ada berkata kan. Sebenarnya yang susah nak jaga anak ni ketika umur setahun Lepas tahun tu insyaAllah senang dah. Allah bagi masa setahun untuk kita bergerumang sikit lah. Susah sikit. Jadi kena jaga betul-betul dalam setahun tu. Kan kalau kata anak tu bayi tu demam malam katakan jadi ayah dan ibu ni bergilir lah jagalah sebab apa kalau kata dia demam panas tidak dilihat tidak dijaga betul-betul boleh menyebabkan kecacatan jadi tak apalah berkorban lah tidak tidur malam dan sebagainya untuk melihat anak tu kita letak air demam dan sebagainya untuk monitor panas dia tu tapi hanya setahun anak kata pertumbuhan tu sangat cepat setahun. Bayangkan kalau kata pertumbuhan ketika bayi tu dia tak pesat. Maksudnya pertumbuhan dia sama macam kita sekarang. Sekarang kita tak membesar lah. Kan? Jenuh mak ayah nak jaga. Kan? Jadi sebenarnya itu hikmah dia. Ketika 0 hingga 3 tahun itu, pertumbuhan dia sangat pesat dan sangat cepat.
Okey, kemudian bila nak masuk ke alam sekolah rendah lah, bermula daripada 3 tahun ke atas lah hingga 13 tahun, lebih kepada alam persekolahan. Jadi masa itu dikenali sebagai fasa kanak-kanak dan didapati proses pembesaran tu adalah agak perlahan sikit. Perlahan tu dibanding dengan apa? Dibanding ketika bayi dulu lah. Tapi masih curam juga. Okey, so kalau kita lihat ini ialah graf ketinggian ketinggian. Jadi ketinggian pertumbuhannya pada awalnya cepat, kemudian dia slow sikit, dia perlahan sehingga 13 tahun. Okey, kemudian bila masuk ke remaja iaitu antara 13 hingga 20. Senang kata di alam sekolah menengah lah. Ketika itu dia jadi pesat balik. Jadi kalau kita cek kawan-kawan kita ataupun kita cek diri kita. Semasa tingkatan 1 tu nampaknya masih lagi Ultraman, masih lagi Power Rangers kan. Maksudnya masih lagi kebudak-budakan. Tapi bila dah naik tingkatan 5 kan, nampaknya kalau lelaki tu dah berjanggut. Kan, kalau yang perempuan tu pula bila cakap sikit muka dah cepat merah. Maksudnya apa? Dia dah matang. Kan, cakap singgih-singgih sikit dia merah dah. Kalau yang lelaki ni tak ada apa lagi kan. Nak kata nanti kita akan lihat perbezaan antara lelaki dan perempuan. Tapi walau bagaimanapun ketika remaja ni dia punya pembesaran tu dia laju balik. Dia laju tapi taklah selaju ketika bayi. Tapi dia lebih laju jadi kalau nak kata dari segi laju yang pertama ketika bayi. Laju yang kedua ketika remaja. Dan laju yang ketiga ketika kanak-kanak. Dan laju yang keempat sebenarnya tak lajulah kan. Tapi laju yang perlahan lah ketika dewasa. Okey. Setelah 20 tahun ke atas didapati nampaknya macam hampir tidak membesar lah. Hampir lah. Kalau besar pun mungkinlah naik 0. berapa sentimeter kan. Jarang kita jumpa ketika umur 20 hingga 40 tahun ni ataupun 50 tahun ni nampaknya dia semakin tinggi menggalah Kalau ada pun mungkin satu dalam sejuta. Itu spesies yang berbeza, spesies yang special. Ada kan yang kita lihat orang yang tertinggi di dunia kan sampai berapa 3 meter kan, 4 meter pun ada. Jadi itu lain case. Normalnya semuanya telah terberhenti Dan apabila mencecah umur 65 tahun ke atas, nampaknya dah tak makin tinggi Bila kita lihat dari segi ketinggian tu, dia dah makin merendah balik. Adakah dia mengecut? Tidak dia tak mengecut, tapi dia telah kata membongkok sedikit. Seperti begini. Kan, jadi kebanyakan orang tua-tua ni dia kata dia dah mula bongkok sikit lah. Ini teruk sangat bongkok Ini bongkok sabut kita panggil. Kan, tapi ada tapi awas anda generasi pada hari ini juga telah menunjukkan tanda-tanda bongkok awal. Itu kena hati-hati tu. Kenapa ia berlaku? Kerana gaya hidup kita kan. Kalau dulu orang zaman dulu jarang main game, jarang duduk setempat kan. Biasanya kalau nak main pergi keluar rumah dan sebagainya. Pada hari ini nak main bola, nak main apa saja duduk dalam rumah dan duduk statik. Dan bila duduk statik tu pula tak duduk betul-betul. Kalau ada kursi duduk sandal tu cantik lah. Tapi nampaknya macam tak digunakan. Kadang duduk, kadang baring kan. Jadi kalau duduk atas kursi pula badan bengkok. Jadi anda telah perasan kalau kita lihat Facebook Facebook tu perkataan ditulis dengan perkataan F kan, F gitu kan. Kan, jadi maknanya kalau orang ada handphone dia selalu tengok macam tu kan. Maknanya kepala tu selalu bongkok aje antara Facebook kan. Tu gurau aje kan. Tapi nak kata kekerapan kita melihat, maksudnya kekerapan kita membongkokkan kepala kita tu amat tinggi. Amat tinggi. Sebab apa? Sebab kita ada benda ni. Jarang orang nak tengok handphone begini kan. Kalau ada tu cantik. Ini the best sebenarnya. Tapi kalau buat macam ni orang kata pelik lah pula. Biasanya begitu. Maknanya rasa tawaduk kita tu, rasa tunjuk kita tu lebih lagi pada zaman sekarang. Sebab apa? Sebab ada benda ni. Ada benda handphone. Okey, jadi itu pertumbuhan secara kasarnya. Okey, mari kita lihat perincian dia. Perbezaan antara lelaki dan perempuan. Okey, so kadar pertumbuhan lelaki dan perempuan adalah berbeza. Okey, daripada peringkat bayi hinggalah peringkat dewasa. Okey, tak apa. Kita tunjukkan dalam bentuk graf. Okey, kalau dalam graf ni kita mudah faham Okey, antara 0 hingga 3 tahun tadi, 0 hingga 3 tahun tadi, lelaki perempuan sama je. Sama tinggi, sama berat, hampir sama lah, hampir sama Tapi bila masuk sekolah rendah, okey nampak yang garisan penuh ni ialah lelaki Sekolah rendah nampaknya lelaki tu lebih tinggi lagi, lebih cepat tinggi berbanding dengan pelajar perempuan. Kan, kalau perasan dari segi percakapan pun berbeza kan. Kalau budak lelaki sekolah rendah ni, boleh faham tak? Faham cikgu? Dia ayat dia begitu. Kalau pelajar perempuan macam mana? Faham tak?
Faham cikgu. Dia macam tu. Maksudnya dia punya apa? Dia punya nak kata kematangan kot ataupun dari segi kebolehan dia tu kurang sikit. Maknanya sekolah rendah dia lelaki pergi dulu. Bukan pergi meninggal lah. Maksudnya dia jalan dia lebih matang lagi lah. Gitu Tapi bila naik sekolah rendah pula, sekolah menengah terbalik. Bila naik sekolah rendah, yang pelajar lelaki tu masih lagi membawa Ultraman dia, Power Rangers dia ke apa ke sekolah rendah tu ke sekolah menengah. Tapi ketika sekolah menengah yang si perempuan pula yang awal di sekolah rendah tu tak begitu nampak mature, tapi di sekolah menengah dia telah menunjuk sifat mature. Jadi sebab itu di sekolah menengah ni dia berbeza maksudnya bila cikgu-cikgu nak approach pelajar lelaki perempuan dia berbeza. Pelajar perempuan lebih sensitif sebab pelajar perempuan dia lebih matang cepat. Begitulah dari segi struktur badan dia. Kemudian apabila melangkau pada usia melebihi daripada 16 ataupun 18, lelaki dia take over balik. Lelaki jadi laju balik. Jadi itulah proses. Dan lelaki ni bertahan sehingga umur 25 lah pada secara normalnya. Maksudnya sehingga 25 dia masih lagi boleh meninggi, masih lagi boleh membesar. Tapi perempuan tidak. Perempuan 18 tu kebanyakan dah stop lah. Dia tak boleh tinggi dah, tapi dia akan membesar ke tepi. Gitu. Okay, so kalau dirangkumkan, ada seperti beginilah. Okey, ketika 0 hingga 3, kedua-duanya lelaki dan perempuan adalah pesat. Jadi gambar raja hitam tu maknanya laju lah. Pertumbuhan tu laju. Ketika kanak-kanak, nampaknya lelaki tu lebih laju daripada perempuan. Yang warna perang ni slow sikit. Maksudnya pertumbuhan tu slow sikit. Ketika sekolah menengah, remaja, nampaknya lelaki slow dan perempuan laju balik. Dan setelah melebihi remaja iaitu dewasa, nampaknya lelaki laju sehingga umur berapa tadi? 25 dan perempuan dia slow, dia berhenti. Dan ketika 65 tahun ke atas, bagi kedua-duanya dah semakin perlahan ataupun semakin membungkuk ataupun semakin berkurangan. Okey, jadi itulah secara ringkasnya tentang pola pertumbuhan manusia. Okey, jadi sebelum kita berpisah ataupun cikgu menamatkan, jadi mari kita lihatlah sepintas lalu tentang apa yang telah disampaikan. Adakah anda faham atau tidak? Okey, jadi melihat pada soalan ini nyatakan dua parameter yang boleh digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan manusia. Jadi kita nak nak identify manusia itu sama ada dia besar atau tidak. Jadi apakah parameter, apakah yang dilihat? Okey, tidak lain dan tidak bukan, yang dilihatnya ialah dua sudut ini. Beratnya, tingginya. Kalau anda perasan, apabila anda lahir, ketika anda baby dan mencapai umur sehingga berapa? 7 tahun, ada buku ada buku ataupun kad merah. Di sana dicatat berat dan ketinggian. Jadi sebab nak ukur. Adakah pembesaran kita mengikut spek yang sebenar? Kalau kata terbantut, jadi perlu diambil tindakan segera. Okey, kemudian yang kedua, huraikan bentuk lengkung pertumbuhan bagi lelaki dan perempuan. Ini ceritakan tadi, lengkung pertumbuhan tadi. So, seperti yang tunjuk dalam gambar rajah tadi, kadar pertumbuhan lelaki dan perempuan adalah berbeza. Pada peringkat bayi, sama. Peringkat bayi adalah sama, iaitu sehingga umur berapa? 2 atau 3 tahun. Tetapi pada umur sekolah rendah tadi, 4 hingga 12 tu, nampaknya lelaki lebih cepat. Dan ketika remaja, nampaknya perempuan lebih cepat. Dan ketika di atas, maknanya selepas remaja itu nanti, nampaknya lelaki lebih membesar, lebih cepat. Itu perincian tentang bentuk lengkung pertumbuhan bagi lelaki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, apa kaitan pertumbuhan tersebut dengan gizi makanan terhadap pertumbuhan secara ringkas. Jadi anda pun tahu bila sebut gizi makanan, perkataan gizi saja pun telah memberi satu hint kepada anda, iaitu pengambilan makanan yang seimbang. Jadi teorinya ada, tapi adakah anda mengamalkannya? Itu persoalan. Kan kadang-kadang bila ditanya yes saya mengamalkan gizi seimbang cikgu. Okey, bila sebut gizi seimbang tu bermaksud kita akan mengambil 7 kelas makanan yang anda telah pelajari sebelum ini. 7 kelas tu maknanya 7 kelas tu mesti ada dalam sepinggan makan. Dalam pinggan makanan kita. Jadi pada saat ini atau yang terkini yang diviralkan ataupun yang diwar-warkan, yang dikempenkan ialah pinggan sihat. Apa maksud pinggan sihat? Suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Jadi separuh pinggan tu apa dia? Separuh pinggan bukannya nasi. Kan? Bukannya roti, bukannya mi. Maksudnya bukan karbohidrat. Tetapi ia adalah sayur-sayuran, pelawas, itu yang separuh. So karbohidrat, nasi tu bagaimana? Nasi tu sebenarnya secetok kata orang Terengganu kan. Sejemput saja. Suku. Kemudian suku lagi tu apa? Suku lagi tu ialah protein, ikan, daging dan sebagainya. Jadi begitu. Jadi itu dikatakan pengambilan gizi yang seimbang. Tapi pada hari ini kadang-kadang bila kita lihat, kalau kita beli nasi lemak lah katakan, nak cakap lah beli nasi lemak tu kadang-kadang sayur pun tak ada. Jadi pelawas sudah tidak ada,
serat sudah tidak ada. Jadi itu tidak seimbang sebenarnya. Jadi pengambilan gizi seimbang itu sebenarnya membantu pertumbuhan pada graf lengkung yang standard ya. Okey, kemudian yang akhir sekali, bagaimanakah kadar pertumbuhan dapat diukur? Ini sama macam tadi juga, iaitu kita mengukur dengan parameter kita dari sudut ketinggian ataupun jisim ataupun berat badan tersebut yang boleh diplotkan. Jadi kalau kata anda bagi pelajar yang cemerlang lah kan, kita tak payah tunggu daripada sewaktu PJ kan. Cikgu ada ambil rekod data timbang berat badan, ukur ketinggian kan, nak kira BMI, tak payah tunggu sebenarnya. Sebenarnya anda sudah ada ilmu, ini khusus pada pelajar-pelajar, telah ada ilmu, buat jadual sendiri. Tak ada masalah. Nak ukur pun kalau rajin, buatlah tiap-tiap bulan. Kalau rajin, kalau tak rajin, buat setahun sekali. Kan? Buat graf. Inilah graf 6 tahun yang lalu. Tu dia. Maksudnya apa? Ketika darjah 6 dulu atau darjah 3 dah mula buat. Kan? Hanya catat sekali ya. Timbang, kalau nak ukur berat lah. Kalau tinggi, ukur tinggi. Dan kita lihat pertumbuhan. Jadi, itu graf. Jadi kalau kita lihat graf pertumbuhan manusia, adakah kita berada di takuk yang ini? Kan, lengkung pertumbuhan adakah berada takuk yang ini kan? Kalau kata tinggi, adakah tinggi kita dalam bentuk yang sebegini? Boleh ya? Okey, jadi cikgu rasa itu sahaja yang dapat cikgu kongsikan pada hari ini dan sekejap Okey, jadi kalau dilihat di sini bagaimana Usain Bolt bersama dengan rakan-rakan dia yang begitu mempergunakan otot dan sendinya yang paling optimum di samping dia menjaga kesihatan dia, pengambilan makanan yang terkawal, bukan ambil sebarangan. Kita ni kadang-kadang bila nampak burger kita beli burger, esok nampak lagi hamburger beli pula hamburger kan. Jadi makan pengambilan makanan mengikut keselera kan, tanpa melihat kepada kesihatan tulang, otot dan sebagainya. Okey, jadi cikgu rasa itu sahaja, harapnya dapat anak-anak yang berada di luar sana dapat memahaminya. Jadi cikgu rumuskan kembali bahawa penjagaan sendi, otot dan badan kita ni adalah amanah kepada kita sendiri, yang mananya ia telah ada modal yang ada pada diri kita, dan kemudian kita juga secara telah diprogramkan maksudnya secara fitrahnya kita juga membesar pada kadar yang baik. Asal kata kita mengikut gaya pemakanan, gaya hidup yang baik, maka kita akan pada fasa-fasa yang sebeginilah. Okey, jadi dan sedikit perbezaan antara lelaki dan perempuan tadi pun telah kita bincangkan, yang mana lelaki di akhir sekali, orang kata potong di corner, katakan di corner, potong di corner. Maksudnya dia terus membesar berbanding dengan perempuan. Okey, baik. Jadi cikgu rasa itu sahaja segala perkongsian dan kita akan berjumpa lagi insya-Allah. Dengan itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, berjumpa lagi.